tentang angka 30 yang saya katakan ini angka keramat yang diperolehi oleh UMNO Barisan Nasional waktu pilihan raya yang ke-15 beberapa hari yang lalu, saudara. 30 nombor ini merupakan nombor penentu. Buatlah macam mana pun, tanpa 30 angka ini, saudara, tak boleh nak bentuk kerajaan. Itu keadaannya. Cuma apakah anda terfikir bahawa ini, saya suka bermain dengan nombor, macam numerologi, saudara. 30 itu adalah 30 juzuk kitab Al-Quran. Apakah Allah mahu menunjukkan sesuatu? Saudara, jadi tidak siapa pun sekarang ni tanpa 30 boleh menumbuhkan kerajaan. Kehidupan kita tanpa 30 juzuk Al-Quran ini, kehidupan kita tempang dan serba berkurangan dan tidak menentu. Sementara itu pula, saudara, ini kita melihat pula jumlah yang kursi-kursi yang diperolehi oleh parti-parti pembangkang yang bukan daripada UMNO, iaitu dicampur kiri kanan pun jadi 10. Cuba hayati, saudara. Contohnya Parti Pakatan Harapan, dia dapat 82 kursi. 8 campur 2, 10. Sementara itu Parti Perikatan Nasional 73. 7 campur 3, 10. Begitu juga gabungan Parti Sarawak dan gabungan Rakyat Sabah 28. 2 campur 8 adalah 10. Jadi lihat betapa terjadi semua ini bukan sesuatu yang sekadar terjadi begitu saja, saya. Semua ada rahsia. Sebab itu kita perlu renungkan. Pakatan Harapan 82, 8 campur 2, 10. Pakatan Perikatan Nasional 73, 7 campur 3, 10. JRS, GPS 28, 2 campur 8, 10. Kenapa semua terjadi? Sebab itu, saudara, 10 itu adalah 10 jari kita. 10, tapi tidak genap tanpa ada 30. Jadi sebab itu, ia menggambarkan seolah-olah Allah meminta, kamu dah genap ni 10, kembalilah kepada Al-Quran 30 juzuk. Saya rasa mungkin itulah yang mesej tersembunyi yang sepatutnya harus dipikirkan oleh setiap orang politik. Kembali kepada Al-Quran untuk saling berdamai, untuk saling berbaik-baik. Jangan terus bermusuhan. Hidup ini tak kekal lama. Apa yang dikejar sangat jawatan itu. Sabar, bertenang. Yang penting, lestari kehidupan rakyat perlu ditangani. Tadi, saudara, baginda Tuanku Yang Tuan Agong telah memerintahkan. Dah jumpa pun dengan dua pemimpin, iaitu sama ada Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga Tan Sri Muhyiddin. Dua-duanya cuma dapat antara 82 dengan 73 kursi. Tak boleh bentuk kerajaan. Jadi hasrat baginda memanggil kedua-dua mereka, baginda mencadangkan, menyarankan, kenapa tidak dua parti ini berdamai membentuk sebuah kerajaan. Ya tentulah kalau 82 campur 73 ada 155. Tentulah kerajaan ini lebih stabil dan lebih kukuh. Tapi nampak gayanya kalau dengar kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin, dia kata dia tak mau. Ketetapan daripada Perikatan Nasional tidak akan berunding ataupun membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan. Dia pun balik. Begitu keadaan saya. Saya tengok kenyataan itu, saya tak mau komen lah. Tapi saya terkejut. Kenapa begitu sekali baginda Tuanku menyarankan supaya kita berdamai. Sudah-sudahlah. Baginda lebih penting memikirkan soal rakyat. Selagi suasana politik ini tergantung, pasaran saham masih lagi dalam limbo. Pelabur takkan datang. Ekonomi terus merosot. Apakah mereka yang bernama pemimpin benar-benar kasih dan sayang pada rakyat? Tuanku Agong dah bagi menyarankan. Ini yang saya katakan, mereka seolah-olah munafik dalam politik. Bercakap soal rakyat. Kita berjuang semata-mata untuk rakyat. Kita berjuang dalam lestari untuk menjadikan negara ini makmur. Tuanku dah sarankan. Selepas tidak ada mana-mana parti yang boleh menubuhkan kerajaan. Kenapa tidak disantuni saranan tuanku? Apa salahnya? Bunding. Dan kenalah menghormati.
arus ataupun sistem demokrasi. Yang kamu nak tunjuk kamu hebat buat apa? Betul, mungkin ada orang sign SD lah apa semua. Ini tidak boleh menjamin kestabilan politik. Tuanku begitu berlapang dada, sanggup menerima, sanggup berjumpa, meluangkan waktu. Tapi saranan tuanku tak ada. Jadi akhirnya tuanku menitahkan. Baginda merasakan kalau begitu keadaannya, pagi besok jam 10.30 pagi, maka baginda meminta, ini parti yang ketiga terbesar, iaitu UMNO Barisan Nasional, menghadap tuanku sebab baginda nak berjumpa seorang demi seorang. Apa keputusan ahli calon-calon yang berjaya, yang bakal mengikat sumpah sebagai ahli parlimen ini, apakah mereka menyokong mana-mana parti. Ini saja saudara yang saya rasa apa yang dilakukan oleh baginda tuanku. Kadang-kadang saya sebab saudara. Begitulah baginda concern, mau melihat kestabilan politik. Tapi pemimpin politik angkuh, tak mau dengar saranan tuanku. Bila saya dengar kenyataan begitu, menyerap juga darah. Tapi nak buat macam mana? Mereka telah pun dipilih oleh rakyat. UMNO tak ada kuasa. Kita parti yang kalah. Kalah teruk, bukan sikit. Saudara, cuba tengok, saya dah baca tadi, dia kata ada kenyataan. Ini yang saya katakan, bahawa kemunafikan politik. Petang tadi, dua pemimpin utama Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional dititahkan menghadap Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Dan baginda menyarankan agar dibentuk kerajaan campuran atas nama unity government. Tapi bila saya dengar kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin dalam menjawab persoalan tersebut, sebagaimana terdapat dalam media sosial, boleh kita dengar saudara. Apa dia kata? Tuanku mencadangkan agar kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan atau unity government. Tapi kami tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Saya termenung lah. Tuanku dah saran pun tak nak. Jadi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata tak apalah, saya tunggulah. Saya bukan nak menguji mana-mana. Sedangkan dalam keadaan kedudukan sekarang, dari sistem demokrasi, parti yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah majoriti di kalangan minoriti. Dia tidak ada punya majoriti untuk membentuk kerajaan. Tapi di jumlah angka dia lebih tinggi saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya tengok pemimpin UMNO ramai mengatakan kalau boleh tak apalah, kami rela jadi pembangkang. Okey, tak ada masalah. Dan itu sedar diri. Ya saudara. Tapi dalam keadaan sekarang ni, sepatutnya bawalah berbincang. Sebab itu Agong menitahkan. Ertinya sekarang ni saudara, keadaan masih tergantung. Belum ada mutlak. Belum ada seorang pun yang Duli Yang Mulia Pertuan Agong melantik sebagai Perdana Menteri. Sama ada Perdana Menteri interim ke apa ke, tak ada. Itu kenyataan sebenarnya. Ada orang mengatakan interim, ada orang mengatakan sementara. Saya katakan tidak ada kenyataan daripada istana. Malahan apa yang ditularkan, apa yang dinyatakan oleh pihak istana, tuanku nak tunggu berjumpa dengan ahli wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya baru ini untuk menentukan kedudukan yang mana mereka sokong. Terpulanglah. Memang saya tak nafikan bahawa Barisan Nasional rela jadi pembangkang. Tapi belum apa-apa lagi, dah pengurusi Barisan Nasional dah kena kutuk. Ini masalahnya. UMNO Barisan Nasional belum membuat ketetapan. Orang kata jadi pembangkang, dia setuju. Tak ada pula dia kata semua bawa ahli-ahli UMNO ni sokong. Tak ada. Saudara. Jadi keadaan sekarang ni, saya khawatir saudara, masyarakat niaga, syarikat besar, pelabur pun sekarang ni tentulah akan marah pada Barisan Nasional kerana tidak membuat ketetapan. Dia satu hal lagi, inilah yang harus dipikul oleh Presiden UMNO dalam membuat ketetapan. Kerana sekarang ni balik-balik pada UMNO. Itulah selama ini kamu maki UMNO. Selama ini kamu kata UMNO itu perompak, penyamun, mak cakau dan sebagainya. Sekarang macam mana? Tuhan nak tunjuk saudara. Tak apalah, kita berlapang dada, tak ada masalah. Kita tunggu besok 10.30 pagi. Tetapi apa yang saya sarankan, supaya ahli-ahli UMNO janganlah maki hamun Presiden. Presiden dah buat yang terbaik. Di mana Presiden kata, kita lebih redha menjadi pembangkang sebab rakyat telah menolak kita. Okey, tak ada masalah. Dalam waktu yang sama,
dah letak pula kekalahan UMNO Barisan Nasional kerana Presiden. Saya kata benda begitu. Tadi saya tengok saudara Zamir Ibrahim menyalak dia, menjerit dia. Sebab bila Datuk Ismail Sabri melampiaskan seolah-olah katanya meletakkan kesalahan itu pada Presiden. Sedangkan dapatan saya ada juga kalangan anak-anak muda yang dilihat menolak UMNO Barisan Nasional. Katanya ya, kerana kita menggunakan poster boy calon Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Jadi artinya rakyat juga menolak beliau sebagai calon Perdana Menteri. Janganlah letak kesalahan pada Presiden saja. Begitu juga mana-mana menteri besar. Jangan marah. Di Kelantan, ruyup habis. Di Terengganu, ruyup habis. Di Pahang pun, nak tubuh kerajaan negeri pun tak mampu. Dan saya lihat pula, akhirnya apa yang berlaku di Perak. Kerajaan di Perak tadi telah pun membentuk kerajaan dalam mengangkat sumpah semua exco. Tapi sebelum itu saya nak mengingatkan anda, jangan lupa, ini sejarah. Saya harus mengulangkan balik. Dalam sejarah, pada tahun 2008, kerajaan UMNO Barisan Nasional di Selangor hilang. Kerana waktu itu Barisan Nasional cuma mampu mendapat 20 kerusi Dewan Undangan Negeri. PAS waktu itu mencapai kemenangan 15 kerusi. Dan Pakatan Harapan, masa itu saya ingat Pakatan Rakyat lah, mendapat 21 kerusi. Dan waktu itu tidak siapa pun majoriti. Tidak ada siapa pun boleh menubuhkan kerajaan negeri waktu itu. UMNO menyarankan kepada PAS, marilah kita berdamai. Tak mahu. Dan mereka lebih senang untuk dalam gabungan antara PAS dan Pakatan Rakyat. Dan masa itu saja, bila keputusan PAS buat, tak ada siapa pun ahli PAS yang marah presidennya. Tak ada. Sedangkan waktu itu Pakatan Rakyat ada DAP. Ini saya nak mengulangi sejarah supaya jangan kita mengatur orang saja. Lihat diri kita sendiri juga. Kita juga pernah terjebak dalam suasana yang sama waktu menubuhkan kerajaan di negeri Selangor. Akhirnya apa jadi? Sampai sekarang kerajaan di Selangor tak ada lagi UMNO Barisan Nasional. PAS pun tak ada dah. Ada pun 1-2 orang dan hilang kuasa. Dan nak marah siapa? Kita jangan marah. Sistem demokrasi memutuskan. Waktu itu Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat dapat 21. Dia majoriti. Dan PAS pun bersetuju. Dengan 15 kursi, sokong. 21 campur 15 ada 36 kursi. Daripada 56 kursi Dewan Undangan Negeri. Tak ada masalah. UMNO berlapang dada. Tak ada nak blame orang. Tak ada nak tuntut itu, tuntut itu. Tak ada. Sebab rakyat kata kamu dah ditolak oleh rakyat Selangor, teruskanlah jadi pembangkang. Tetapi yang hairannya dalam saat-saat begini, macam di Perak, dah marah pula pada UMNO. Apabila UMNO bersetuju untuk membentuk kerajaan di negeri Perak dengan 9 kerusi daripada UMNO Barisan Nasional dan 24 kerusi daripada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tentulah mempunyai parti-parti daripada DAP, daripada Amanah dan juga Parti Keadilan. Sementara Perikatan Nasional ada 26 kerusi. Saya dengar juga kenyataan yang saya baca, kenyataan yang diterbitkan oleh Datuk Anwar Zaini. Kabarnya tuanku menyarankan supaya gabungan Parti Bersatu, UMNO, PAS membentuk kerajaan. Dan biarlah calon daripada PAS jadi menteri besar. Kata Datuk Anwar Zaini lah sebagaimana yang saya baca. Saya benar atau tidak saya tak tahu, tapi apa yang tertulis dia memberi penjelasan. Tapi Parti Bersatu menolak. Bila dah tolak, maka akhirnya Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan. 24 kursi campur 9 kursi jadi 33. Dari 26 itu Perikatan Nasional. Jadi akhirnya terbentuklah kerajaan negeri Perak. Jadi jangan marah. Ini dia orang marah pula, maki hamun Datuk Syahrani. Kerana dengan pembentukan itu maka terjadilah parti wakil-wakil daripada DAP Cina duduk dalam exco. Kamu dah tolak, kamu marah orang. Orang nak buat baik. So lihat Datuk Seri Muhammad
Datuk Syarani kesan daripada perkongsian itu, maka Pakatan Harapan bersetuju. Menteri Besarnya Datuk Syarani bersama-sama dengan 3 ahli Dewan Negeri dari UMNO, iaitu Datuk Muhammad Zulkifli Harun, sahabat saya daripada UMNO, daripada Dewan Undangan Negeri Lintang. Begitu juga Datuk Puan Salbiah Muhammad yang mewakili UMNO Temenggur, serta Khairuddin Abu Hanafiah daripada Belanja. 3 daripada UMNO. Kemudian daripada PEN ataupun Amanah, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin, ya, 1. Daripada Parti Keadilan, Muhammad Azlan Helmi, daripada Wakil Tualang Sekah. Begitu juga dengan Sandria Eng Shai Ching, PKR, daripada kawasan Dewan Undangan Negeri Teja. Daripada DAP, A. Sivanison, wakili Dewan Undangan Negeri Sungkai. Loh Si Yi, DAP Jalung. Teh Kok Lim, DAP Aulong. Dan Wu Kah Leong, DAP Pasir Benambah. 4 daripada UMNO, termasuk Menteri Besar. 4 daripada DAP, 2 daripada Parti Keadilan, 1 daripada Amanah. Bukankah ini baik? Saya tak tahulah, tiba-tiba diserang Datuk Syarani, marah dia, maki hamur dia, buat apa? Sebab kerajaan negeri perlu bersidang, bajet negeri perlu dibentangkan. Saya gusar kerana seandainya kita masih lagi tergantung bagaimana bajet negara. Ini keadaan saya je, sebab itu saya katakan kita mestilah berlapang dada. Jadi sepatutnya lah kita daripada parti UMNO khususnya, okey, kita bersetuju untuk jadi pembangkang. Tidak mahu bersetuju, tidak mahu menubuhkan kerajaan, tidak ada masalah. Tetapi keadaan sekarang ini kritikal. Saranan agung supaya Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional ditubuhkan satu kerajaan, unity government. Mantap saya, 82 campur 73, 156. Lebih 2/3. Tapi ini tidak mahu diterima. Nak buat macam mana? Nazimuddin turun balik saja, saudara. Jadi sebab itu saya katakan sekarang ni, kadang-kadang mereka mengamalkan politik yang munafik. Tengah hari tadi pun saya dah jelaskan. Setiap kali ceramahnya, pemimpin meminta agar rakyat mematuhi undang-undang dan juga perlembagaan. Mesti menjunjung perlembagaan. Kerana tidak sesiapa pun mengatasi perlembagaan. Perlembagaan menetapkan begitu. Di mana dalam kita mengamalkan sistem demokrasi raja berperlembagaan. Prinsip demokrasi, pihak yang menang mestilah dinobatkan sebagai pemimpin. Yang majoriti lah memang sekarang ni tak boleh nak tubuh. Sebab 82, 73, 30. Bagaimanapun Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia terkehadapan. Ini fakta saya. Yang kita bersusah payah pula cari SD lah untuk menentukan pemimpin. Saya tak tahulah kenapa nak dinafikan. Rakyat dah buat keputusan. Jangan marah. UMNO akur. Keputusan rakyat menolak UMNO. Okey. Tapi sekarang ni kita tak boleh terus membiarkan keadaan tergantung. Bajet mesti segera diluluskan. Sekarang ni dah masuk 22 bulan. Apa nak jadi pada negara? Sebab itu saya katakan mereka ni munafik. Bercakap mengajak rakyat mematuhi perlembagaan, mematuhi undang-undang. Tapi mereka sendiri melanggar sistem demokrasi. Kita contohnya, ini daripada UMNO, ahli-ahli UMNO kita sendirilah, pemimpin lah, the so-called ketua-ketua bahagian. Kita mesti mengamalkan demokrasi. UMNO adalah parti yang mengamalkan demokrasi. Demokrasi apa benda kalau kita tak mengiktiraf orang yang menang? Prinsip demokrasi, yang menang tetap dimenangkan. Yang kalah menerima kekalahan, sedar diri. Dan pihak yang menang tidak akan menekan yang kalah. Ini prinsip saudara. Jadi sekarang ni, saya tak tahulah saudara Ilyas, dia kata mereka fikirkan soal projek. Ini masalah. Politik ini bukan gudang, bukan kebun untuk menangguk kekayaan. Kalau mereka benar-benar ikhlas, sekarang ni dah dalam keadaan yang
begitu in the limbo sekarang ni, saya bersimpati dengan Presiden UMNO selaku pengurusi Barisan Nasional. Dia harus mengawal ahli-ahlinya. Tentulah kalau UMNO Barisan Nasional membuat ketetapan menyokong Perikatan Nasional, artinya UMNO sudah menyanggah prinsip demokrasi. Kalau sokong Pakatan Harapan, UMNO dituduh nak sangat dengan DAP. Ini masalah ni sekarang ni, kita dalam in the limbo, dalam keadaan yang tertekan. Pergi ke kanan kena, pergi ke kiri kena. Saya bersimpati lah Datuk Seri Zahid Hamidi dalam keadaan sekarang ini, selepas dia memikul tanggungjawab daripada dia mengambil alih daripada Datuk Najib, begitulah dia berusaha untuk menjadikan UMNO kembali bangkit. Bila dah bangkit, jangan lupa saya peristiwa apa yang berlaku waktu UMNO Barisan Nasional kalah. Waktu itu masih lagi kita ada 79 ahli parlimen. Ada di kalangan ahli parlimen kita yang belot. Mereka inilah yang menjadi the so-called orang yang kater, menjadi wakil rakyat ini, bayar itu bayar ini katanya, supaya menyokong kerajaan waktu itu dipimpin Dr. Mahathir Mohamad. Jadi Presiden UMNO dia nak buat macam mana? Terima ajalah hakikat. Dan akhirnya tidak direstui. Kerajaan Pakatan Harapan runtuh kerana prinsip demokrasi dilanggar. Yang kecil memerintah yang besar. Boleh katakan, saya ingat dalam setahun lebih saya dah bercakap benda ni. Akhirnya berlaku lagi krisis, langkah Sheraton. Saya mengulangi lagi anda. Sekali lagi, prinsipnya minoriti menguasai majoriti. Dilanggar lagi. Pun tidak ada kesudahan, tidak ada keberkatan, tidak ada barokah, saudara. Untuh. Malahan kesan daripada keruntuhan itu, dengan ekonomi kita runtuh, rakyat terseret. Rakyat menderita, hidup terpaksa naik bendera putih. Rakyat pula terkurung di rumah, meniaga tak boleh, apa pun tak boleh. Ini kifarat yang kita alami.